Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Alright. Hari ini kita akan belajar mengenai bab 4, masih lagi dalam bab 4. Kalau kamu masih ingat, kita dah belajar 4.1 iaitu nisbah, 4.2 kadar dan 4.3 kadaran. Hari ini kita akan masuk kepada subchapter yang baru iaitu 4.4 nisbah, kadar dan kadaran. Kita akan gabungkan semua ni. Okey, dan apa yang akan kita buat hari ini? Kita akan menentukan nisbah 3 kuantiti. Okey, 3 kuantiti A kepada B kepada C apabila 2 atau lebih nisbah 2 kuantiti diberikan. Contohnya diberikan kita nisbah yang pertama ialah A kepada B sama dengan nilai dia 3 kepada 5. Dan kita diberikan nisbah yang kedua, B kepada C sama dengan 6 kepada 7. Jadi kita perlu mencari nisbah 3 kuantiti, A kepada B kepada C. Macam mana nak buat? Okay, apa nilai A, apa nilai B, apa nilai C. Okey, perkara yang pertama yang kita kena buat ialah kita tulis macam ni. A, B, C. Okey, sebab kita ada 3 nilai, A, B dan C. A, B, C. Okey, A kepada B yang pertama ialah 3 kepada 5. Okey, boleh? A 3, B 5. Okey, kemudian B kepada C. B kepada C, B kita ialah 6. Kepada C, C kita tu 7. Okey, tulis macam tu. Okey, boleh? Alright. So, selepas tu, kita tengok. B ni dia sama. Jadi, kita punya perhatian kita nak fokus pada ni, B. Alright, B ni 5 dengan 6. Sama ke tak? Tak sama. Jadi, bagaimana nak samakan dia? Kita perlu cari GSTK. Alright, jadi cari GSTK untuk 5 dan 6. Jadi ingat, kalau GSTK kita perlu bahagi sampai nilai dia sama dengan 1 kepada 1. Jadi, bahagi. Okey, 5, 1. Okey, hingga 6. Jadi, 6, 1. 6 bahagi 6, 1. Alright. Jadi, 5 darab dengan 3. GSTK kita ialah 5 darab dengan 6 sama dengan 30. Okey, jadi kita tulis kat sini. Okey, sama dengan 30. Okey, boleh? So, untuk B kita dah dapat jawapan dia 30. Okey, sekarang ni. Bagaimana 5 boleh jadi 30? 5 boleh jadi 30 dengan kita mendarabkan 6. Betul? Kita 5 darab 6 jadilah 30. Jadi kalau B kita dah darab 6, A pun kena darab 6. Jadi 3 darab 6 kita akan dapat 18. Kemudian 6. Bagaimana boleh jadi 30? Dia darab dengan 5. 6 darab 5 dapat 30. Jadi B bila darab 5 dapat 30. C juga kena darab dengan 5 supaya dapat 40. Dapat 35. Okey? Alright, jadi jawapan kita A kepada B kepada C ialah 18 kepada 30 kepada 35. Okey, boleh faham tak? Okey, macam tu tulis dia. Macam tu kita nak mencari nilai dia. Okey, kita buat lagi contoh yang seterusnya. Okey, cikgu ada beberapa contoh hari ni yang kita akan bincangkan bersama-sama. Kita akan cuba buatlah. Okey, cikgu akan buat A, B dan C. Okey, right, mari kita buat A. So, kita ada A kepada B sama dengan 6 kepada 9. B kepada C sama dengan 9 kepada 7. Okey, jadi perkara pertama kita buat A, B, C. Okey, A kita ialah 6 kepada 9. Okey, kemudian B kepada C 9 kepada 7. Alright. So fokus kita ialah kita nak mencari B, betul? Okey, sekarang ni B sama tak? B kalau dah sama tak perlu buat apa-apa. Kalau B dia sama, tak perlu buat apa-apa, salin balik sahaja. Right? Dan ini pun tak perlu buat apa-apa, salin balik sahaja. Ni pun tak perlu buat apa-apa. Okey. Jadi, A kepada B kepada C sama dengan 6 kepada 9 kepada 7. Macam itu. Okey, boleh? Right? Sebab apa? Sebab macam mana boleh dapat 9? 9 darab 1, betul? So, 6 darab 1, 6. 9 darab 1, 9. 7 darab 1, 7. Macam tu. Okey. Tengok soalan yang kedua. B. 21 kepada 23. Ini ialah A kepada B. Okey. B kepada C sama dengan 23 kepada 25. Alright. Macam mana? So, A, B, C. Lepas tu tulis 21 kepada 23. Kemudian B kepada C, 23 kepada 25. Sama kan? Kalau sama, tak perlu buat apa-apa. Just salin balik. 21, 23, 25. Okey, jadi A kepada B kepada C sama dengan 21 kepada 23 kepada 25. Okey, boleh? Right, yang terakhir sekali C. Right, 3 kepada 5. Itu ialah A kepada B. 7 kepada 2, B kepada C. Right, so tulis A, B, C. A kepada B ialah 3 kepada 5. B kepada C, 7 kepada 2. Sekarang ni tak sama. Jadi, bagi nak sama, cari GSTK. 5 kepada 7. Okey. So, 5 bahagi 5 dapat 1. 7 tak boleh, bawa turun. Lepas tu, bahagi 7 pula. Ini dah 1, salin balik. 7 bahagi 7, 1. So, GSTK sama dengan 5 darab 7. Sama dengan 35. So, 35. Okey, bagaimana 5 boleh jadi 35? Dia darab dengan 7. So, bawah B darab 7, A pun darab 7. 7 darab 3 dapat 21.
Okey, bagaimana 7 boleh jadi 35? Dia darab dengan 5. So, B darab 5, C pun darab 5. 2 darab 5 jadi 10. Jadi, A kepada B kepada C sama dengan 21 kepada 35 kepada 10. Okey, itu sahaja. Boleh faham tak? Okey, mudah Alright. So, seterusnya, kita akan tengok soalan. Okey, nombor 2. Nisbah harga sebuah jam tangan kepada harga sebuah topi ialah 7 kepada 2. Okey, jadi kita tulis dulu soalan nombor 2 ni. Maklumat yang diberikan ialah jam tangan kepada harga topi ialah 7 kepada 2. Okey, manakala nisbah harga sepasang kasut kepada topi ialah 6 kepada 2. Jadi kasut K kepada topi ialah 6 kepada 2. Okey, jadi cari nisbah harga sebuah jam tangan. Okey, harga jam tangan kepada harga sebuah topi kepada harga sepasang kasut. Jadi kita nak mencari apa? Harga jam tangan kepada topi kepada kasut. Okey, jadi macam mana nak buat? Sama juga, kita buat cara yang sama. J, T, K. Okey, so yang ni boleh terbalikkan. Jadi kalau tengok sini, ni boleh terbalikkan. K kepada T, kita tukarkan T kepada K. Bila atas tukar, bawah pun tukar. 2 kepada 6. Okey, so J kita ialah 7, T kita ialah 2. Okey, T kita ialah 2, K kita ialah 6. Sama kan? Sama, tak perlu buat apa-apa. Salin balik sahaja. Jadi, nisbah J kepada T kepada K ialah 7 kepada 2 kepada 6. Itu sahaja. Mudah? Okey. Dan yang terakhir sekali, soalan ketiga. Kita tengok. Okey. Di dalam sebuah kotak, terdapat beberapa batang pen, pensel dan pembaris. Nisbah bilangan pen kepada bilangan pensel ialah 8 kepada 9. Okey, kita tulis dulu maklumat yang kita ada. Alright. Bilangan pen kepada bilangan pensel. Pen kepada pensel ialah 8 kepada 9. Okey. Manakala nisbah bilangan pensel kepada pembaris ialah 7 kepada 5. Tentukan nisbah bagi kita nak cari apa? Tentukan nisbah bilangan pen kepada pensel kepada pembaris. Okey. Jadi sekarang ni kita ada pen kepada pensel, pensel kepada pembaris. Jadi pen, pensel, pembaris. Okey. So pen kepada pensel 8 kepada 9. Pensel kepada pembaris 7 kepada 5. Jadi tak sama. Tak sama cari GS TK 9 7. Jadi 9 bahagi 1 7. 7 bahagi 7 1 dengan 1. Jadi 9 darab 7 sama dengan 63. Okey. Jadi sama dengan 63. Okey. So 9 macam mana jadi 63? Dia darab dengan 7. Jadi, kalau 9 darab 7, atas pun kena darab 7. 8 darab 7 sama dengan 56. 7 macam mana boleh jadi 63? Darab dengan 9. So, bawah pun darab 9. 5 darab 9, 45. Jadi, nisbah pensel kepada ni ialah pen 56, pensel 63, pembaris sama dengan 45. Begitu sahaja. Okey? So, cikgu harap kamu dapat membuat, menentukan nisbah 3 kuantiti apabila 2 atau lebih nisbah diberikan. Okay? So, selamat maju jaya dan kita akan jumpa pada video yang akan datang. Alright, bye-bye.